Didik TV KPM. Okey, kembali ke rancangan Didik TV KPM. Macam mana murid-murid, dah bersedia ke nak membuat sedikit pastry di dapur? Kak Syafiqah dah bersedia dengan sarung tangan dan juga apron sebagai langkah keselamatan. Kebersihan. Jangan keselamatan, kebersihan ya. Okey, murid-murid, kali ini kita bersama Cikgu Kamalunisa atau lebih mesra disapa Cikgu Nisa, dan Cikgu Nisa akan terangkan tajuk kita iaitu kaedah menyediakan dough. Ya, Cikgu? Betul tu. Silakan Cikgu. Okey, hai semua murid-murid. Okey, hari ini Cikgu Nisa akan terangkan tentang dough. Okey, kita lihat kepada maksud dough. Tadi Cikgu Ida dah terangkan tentang dough. Okey, kita lihat sekali lagi secara sepintas lalu. Baik, dough adalah tepung yang dicampurkan dengan air dan bahan lain seperti lelemak, iaitu macam mentega atau margarin, gula ataupun yeast. Yeast biasanya dalam dough roti. Kemudian biasanya dough ini boleh dipegang. Dia agak keras dan kenyal serta boleh diuli. Okey. Dough ini boleh menghasilkan pastry, roti, biskut, mi kuning. Itu semua adalah hasil daripada dough. Baik. Dough dibuat daripada tepung gandum, tepung beras, tepung jagung, tepung rai, kekacang, badam dan lain-lain bijirin yang sesuai. Baik. Dough ada mempunyai berbagai kaedah memasak. Okey, contohnya yang pertama ialah menggoreng menggunakan minyak yang banyak. Agak-agak Syafiqah tahu tak apa dough yang kita goreng menggunakan minyak yang banyak? Apa dough yang menggunakan minyak yang banyak ya, Cikgu? Kalau Sedap. saya meneka je lah ya, Cikgu. Boleh. Kalau donat? Pandainya. Betul. Wow, okey. 3 bintang untuk Syafiqah. 3 bintang. Terima kasih, Cikgu. Okey, kemudian menggoreng menggunakan minyak yang sedikit, menggoreng tanpa minyak, membakar dan juga mengukus. Kalau membakar ni rasa-rasanya apa dough yang selalu kita makan ya, Syafiqah? Oh, yang kita kalau malam-malam lapar tu kita selalu order ya, Cikgu? Ya, apa dia tu? Pizza, Cikgu. Wah, pandainya Syafiqah. 4 bintang untuk 4 Syafiqah. bintang. Harapnya lepas ni dapat 5. Bintang banyak-banyak. Okey, Cikgu. Okey, kita sambung lagi. Okey, jadi untuk asas pastry kali ini, kita akan belajar 4 jenis dough sahaja, iaitu pastry choux. Dalam pastry choux ini, kita buat 2 jenis dough sahaja, iaitu cream puff dan eclair. Okey. Kemudian yang kedua ialah baba dough ataupun savarin dough, sugar dough, dan yang keempat ialah short crust ataupun pastry rapuh. Okey, kita tengok secara ringkas ya. Okey, baba dough ataupun savarin dough. Sejenis pastry Itali yang menggunakan yeast, krim pastry dan sirap rum. Sirap rum ni maknanya sejenis minuman yang beralkohol. Okey, juga dikenali sebagai dough savarin, iaitu campuran mentega dan alkohol ya. Di situ ada cikgu tuliskan alkohol. Okay. Perbezaan di antara dough baba dengan dough savarin. Okey, kita tengok gambar dia. Okey, hanya terletak pada bentuknya sahaja. Maknanya doughnya sama, adunan dia, bahan pun sama. Tetapi disebabkan bentuk tu, kita ubah nama dia. Oh, hasilnya ya? Hasilnya tu berubah bentuk, kita letak nama yang lain. Okey. Kita tengok yang berbentuk seperti penutup penyumbat botol tu. Penutup penyumbat botol beralkohol dipanggil baba. Dan jika berbentuk bulat seperti donat, kita panggil savarin. Wow. Itulah dia. Okey, Cikgu. Rupanya banyak ya dough. Ini dough yang sugar dough, maknanya kita selalu panggil dough manis. Dough manis. Dough manis sebab dough ini dibuat daripada tepung, mentega, telur dan juga gula. Dia biasanya untuk buat pastry manis, kulit-kulit pie yang manis, pie apple, tart buah-buahan. Itu dia sugar dough. Okey. Satu lagi yang akhir ialah pastry rapuh ataupun short crust. Ini cuba Syafiqah tengok ya. Murid-murid lain juga tengok ya. Dough yang diperbuat daripada tepung, mentega dan telur. Apa yang tak ada?
Perasan tak? Rasa macam gula je tak ada. Sebab yang ini pastry rapuh. Yang tadi pastry untuk yang manis. Jadi yang ini tidak diletak gula. Itulah bezanya. Gula sahaja yang membezakannya. Tapi kan hasilnya masih manis tak cikgu? Dia manis juga sebab dia ada telur dan ada tepung. Dia ada lemak-lemak telur kan. Mesti sedap. Oh, sedapnya. Ini biasanya buat pai ayam. Kan dia ada pedas-pedas sikit. Betul. Itu jadi dia sedap. Betul. Okay? Baik. Okey. Kan yang kita akan tumpukan pada hari ini ialah pastry choux. Pastry choux ini dibuat daripada campuran mentega, air, tepung dan telur. Sama juga kan? Basic dia, asas pastry adalah sama. Yang ini berasal daripada bahasa Perancis iaitu pâte choux yang bermaksud pasta kubis. Kenapa disebut pasta kubis ya? Kenapa tu, cikgu? Nanti kita tengok rupa sebenar pastry ni. Okey, Kenapa? cikgu. Apa kaitan dia dengan kubis kan? Okey, dia kata bentuknya menyerupai kubis. Okey, adunan ini merupakan asas pembuatan kuih lain seperti cream puff, eclair dan churros. Tapi beza cream puff, eclair dia dibakar. Churros digoreng dalam minyak yang banyak. Itu bezanya. Okey. Dough pastry ini berbeza dengan pastry yang lain. Maknanya dough ini berbeza dengan dough roti kerana dough ini dimasak terlebih dahulu di dalam api, di atas api. Okey? Dough ini tidak menggunakan bahan penaik seperti serbuk penaik ataupun ragi. Boleh menggunakan pelbagai jenis inti seperti coklat, kastad, krim dan sebagainya. Okey, hasil pastry ini mestilah lembut dan ringan, sangat ringan, berongga. Dalamnya mesti berongga dengan ruang udara yang berlapis di dalamnya. Nanti kita tengok ya Syafiqah. Menarik cikgu. Okey. Okey, ini kita tengok cara-cara untuk membuat cream puff. Okey, bahan yang diperlukan ialah 125 gram tepung gandum, 100 gram mentega, 250 ml air masak biasa, air sejuk biasa, menggunakan 2 biji telur. Jika telur ada grade ya. Kalau telur grade A kita boleh guna 2 biji. Kalau telur grade B dia agak kecil, kita boleh gunakan 3 biji. Okey, kemudian 1 sudu teh gula, 1 sudu teh esen vanila. Okey, ini kita lihat cara-cara untuk membuat cream puff. Okey, panaskan 3 bahan dahulu iaitu air, gula dan mentega dalam periuk sehingga mendidih. Dia berbuih-buih mendidih, mentega tu cair, maknanya cukup panas. Okey, ini tak kira api kecil ataupun api besar dia boleh. Okey? Kemudian alihkan daripada api. Alihkan maknanya kita angkat daripada api, kemudian kita masukkan tepung semua dan kacau dengan pantas. Terus masuk tepung ni? Ya, semua masuk. Dia tak boleh masuk sikit. Masuk semua dan terus kacau dengan pantas. Hingga sebati. Kemudian masak semula atas api dengan api yang perlahan. Okey, api yang perlahan tu kita kacau-kacau sehingga di dasar periuk itu ada nampak berkerak-kerak sedikit. Bila kita nampak dia berkerak-kerak sedikit, itu tandanya sudah cukup masaknya. Itu tips dia untuk mendapatkan hasil yang gebu, lembut dan sedap. Tips yang sangat bagus tu cikgu. Okey, kemudian bila dah masak tadi, kita masukkan dalam bekas mangkuk adunan yang lain dan kita sejukkan. Okey, kita sejukkan. Kemudian kita masukkan esen vanila. Dan masukkan telur satu persatu, kacau hingga sebati sehingga kelihatan licin dan berkilat. Kemudian kita masukkan adunan di dalam piping bag piping. Inilah yang cikgu nak suruh buat. Tugasan untuk Syafiqah. Betul, dan gambar sebentar tadi saya dah nampak ada di depan kita ya cikgu. Mari kita tengok ni Syafiqah. Okey, jadi di sini cikgu ada sediakan. Okey, yang ini ialah adunan dough pastry choux tu. Okey, kemudian yang ini ialah inti dia. Krim dia. Cikgu dah buat siap-siap. Jadi mulanya kita ambil gunting. Okey, Syafiqah boleh ambil gunting. Cikgu nak tunjuk cara untuk pipe. Okey.
kita akan gunting hujung ni. Sebab kita nak buat saiz besar sedikit, kita tengok dalam 1 cm. 1 cm, 1 cm ataupun kita tengok jari kita lebih senang, Syafiqah. Macam tu kita buat nampak senang. Oh, macam lebar tu. dia. 1 jari, ibu jari. Okey. Boleh, agak-agak 1 Syafiqah? cm lah tu. Okey. Jadi kalau kita gunting ni, kalau nak besar sedikit, gunting lebih dalam. Boleh. Kalau nak kecil sedikit, gunting hujung keluar sikit. sikit. Boleh, Syafiqah. Ikut kita nak besar mana cream puff itu. Okey, cikgu, jom. Okey, sepatutnya kita alas dengan kertas minyak, tetapi ini cikgu punya dulang pembakar ni dia tak melekat, jadi kita boleh teruskan ya. Okey, cikgu. Okey, kita terus macam ni, Syafiqah tengok ya. Biasanya cikgu untuk mendapatkan saiz yang sama, cikgu kira sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita terus angkat. Wah. Jadi kita dapat saiz yang lebih kurang sama. Oh, tapi kan cikgu ada terhenti sedikit masa 1, 2, 3, 4, 5 tu cikgu berhenti Ya, antaranya. tak berhenti, cuma kita Kira tak je? tekan, kira je. Oh. Cuba Syafiqah tengok lagi sekali ya. Cikgu buat kena jarak sebab dia akan mengembang 2 kali ganda. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau terhenti, Syafiqah tengok yang ini kalau terhenti dia ada bertingkat-tingkat. Okey, kita buat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, angkat macam tu terus. Okey, cuba Syafiqah buat. Okey, saya cuba Okey. Okey, baiklah. Okey, murid-murid tengok ya. Kak Syafiqah cuba. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, pandainya. Cikgu, jadi ke cikgu? Boleh, Selain Syafiqah. ni? Boleh. Syafiqah tegak je macam ni. Oh, tegak tegak lagi. 90 darjah. Jangan bengkok. Oh, tak boleh bengkok. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik ke atas. Cikgu memang handal. Saya punya dah sengit dah, cikgu. Tak apa. Kita belajar, Syafiqah. Saya cuba cikgu. Boleh. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik atas. Allah, cikgu. Tak apa, Syafiqah. Syafiqah Memerlukan- sangat berusaha. 1, 2, 3, 4, 5. Macam 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kena buat latihan beberapa latihan. 1, 2, 3, 4, macam ni 5. Syafiqah. Syafiqah tinggi. Cuba Syafiqah tengok cikgu buat ya. Dia terus kat sini. Oh, melekat sikit ya. 1, 2, 3, 4, 5. Terus cabut. Okey. InsyaAllah berjaya. Okey, cikgu saya dah tahu. Betul 1, 2, 3, 4, 5. Tarik atas. Wah, cikgu dapat akhirnya. 5 bintang untuk Syafiqah. Terima kasih cikgu. Wah. Maksudnya kat sini kan cikgu, teknik itu Ya, sangat penting kan? Ya, kita mesti tahu teknik. Itu berjayanya sesuatu, kerja kita kena tahu teknik yang sebenar. Ya cikgu. Dan Okey. ini nama dia apa tadi? Pasta show? Ya, pastry show. Pastry show. Okey. 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 Baiklah, Kemudian cikgu. kan Syafiqah, bila dah macam ni, kita ambil air. Okey. Kita boleh gunakan tangan renjis, tapi cikgu suka guna spray sebab dia lebih rata. Betul. Okey, jadi kita spray macam ni. Spray ni. Okey. Okey. Kemudian kan nampak dia ni tertonjol-tonjol ni kan? Betul. Jadi kita akan tekan sikit macam ni. Oh, tekan. Jadi dia cantik. Macam tu. Jadi dia tak adalah timbul tanduk dia tu kan? Okey. Baiklah, Kemudian cikgu. satu lagi Syafiqah. Syafiqah nampak tak ada satu pastry yang kat ujung sana tu? Yang mana cikgu? Yang yang saya nampak panjang yang tu. paling... Ya, itu yang dia. itu, cikgu. Ini pastry apa? Pastry. Cuba teka. Kejap ya cikgu. Tadi saya eclair ke? Ya, Betul? eclair. Betul tu. Sebenarnya adunan dia sama je. Sama je. Sama je. Bentuk je berbeza. Jadi, kita buat panjang pula. Sama. Jadi, kita letak macam ni, kita tarik panjang. Okey, tarik sahaja. Macam ni. Tarik lepas macam tu. Macam ni je cara dia. Sangat mudah. Wah, seronoknya macam tu cikgu. Seronok kita main picit-picit ni kan. Betul. Boleh buat apa saja bentuk yang kita nak. Ya, betul tu. Okey. Tapi kan cikgu, adakah bila sudah dibakar ataupun dipanaskan, dia akan jadi bentuk lain ataupun saiznya berbeza? Oh, berbeza. Dia Berbeza. akan mengembang sebab kita letak apa? Telur. Telur tu yang akan menyebabkan dia mengembang. Walaupun tak ada bahan penaik, telur boleh mengembangkan dia. Ya, betul. Sebab telur adalah ejen pengembang. Okey. Sekarang cikgu nak tunjukkan yang dah siap. Okey. Mari kita cuba isi inti dia pula. Okey. Dekat Syafiqah ada inti dia kan? Ada yang ini cikgu. Okey, bagus. Okey. Kita tengok Syafiqah ambil satu pastry show, Okey. cream
cream puff. Okey, tadi kan kata bentuk seperti Betul, kubis. ya, cuba kamu lihat Syafika. Betul lah, cikgu. Nampak macam bunga kubis. Betul. Macam bunga kubis. Okey. Kemudian kita nak tengok dalam dia, kita gunting. Syafika boleh gunting, kita tengok. Dalamnya mesti berongga. Mesti berongga kan? Ya, berongga. Cuba tengok dalamnya berongga kosong untuk diletakkan inti. Baiklah. Cikgu, bila kita menggunakan pisau dan juga gunting ni, saja nak Syafika ingatkan murid-murid semua, hati-hati ya. Ya, betul tu. Tengok. Wah, betul-betul kosong berongga kan? lah, cikgu. Itu tempat untuk letak inti dia. Sebab itu cream puff mesti berongga. Okey, jadi Syafika boleh letakkan inti. Yang ini pun sama. Okey, Syafika boleh tengok ini iklan. Okey, iklan ni kita boleh tengok pun kosong juga. Cara letak inti iklan ni, kita boleh gunting daripada bawah ataupun tepi pun boleh. Sebenarnya boleh, bawah boleh. Kalau bawah ni kita paipkan inti. Untuk paipkan inti ni, kita gunting inti ni. Cikgu, tadi cikgu sebutkan bila berongga ni dia menggunakan minyak yang banyak ya, cikgu. Ini kita bakar. Kita bakar. Cikgu, kita bakar, suhunya mesti tinggi. Suhunya 190 darjah hingga 200 darjah Celsius selama 30 minit. Tapi ada tips juga ya untuk dapatkan rongga yang cantik dan rangup garing macam ni. Bagaimana tu, cikgu? 15 minit pertama kita gunakan suhu yang tinggi 200 darjah Celsius. Kemudian selepas 15 minit kita turunkan suhu menjadi 160 darjah. Wah, itulah itu tips sangat penting. Tips yang sangat penting. Betul, cikgu. Okey. Ikhlas punya inti pula, cikgu. Bagaimana kita nak letak ni, cikgu? Kita letak di dalam dia, boleh paipkan. Kita paipkan masuk dalam dia ataupun sebenarnya cikgu ada gunakan corong ni. Pipe yang ada corong ni memang khusus untuk inti iklan. Tengok. Tengok cikgu buat. Corongnya. Ya, macam ni. Okey. Jadi kita boleh pipekan inti dia terus kat dalam ni. Sebab kita tahu dalam dia kosong kan. Betul. Jadi kita cocok aje. Alamak. Tak perlu gunting. Yang ni tak perlu gunting. Tadi cikgu suruh gunting sebab nak tengok berongga kan. Betul. Jadi kita pipekan sampai penuh. Wah, sampai penuh. Mudahnya kerja. Kanan dan kiri boleh kita letakkan macam ni. Patutlah kadang-kadang tu cikgu kan, bila saya pergi ke kedai yang menjual pastry, ada lubang di hujungnya. Ya, inilah dia gunanya. Kemudian bila dah macam ni, sebenarnya kita kena celupkan dalam coklat. Coklat cair. Kemudian kita taburkan sama ada badam. Ini badam yang telah dibakar. Ataupun coklat rice. Seperti yang ini ya, cikgu. Ya, betul tu. Itulah contoh dia. Okey. Jadi bila taburkan coklat ni kan, cikgu, dia menggunakan coklat yang dah dipanaskan juga. Ya, betul tu. Dia coklat milk, coklat susu tu kita buat double boil. Kita letak 1 camca besar margarin supaya dia berkilat. 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 Wah, patutlah nampak berkilat. Okey, cikgu, jom. Macam mana dia pula dengan cream puff kita ni? Cream puff ni kita letak inti. Inti dia. Ini cikgu potong pun tak apa macam ni. Kita letak inti atas dia. Okey. Kak Syafika pun akan potong. Alright. Okey. Kalau kita tak menggunakan alat tadi ya, cikgu, yang untuk iklan tu, macam mana kita nak sukat berapa banyak nak tuang ni? Kak Syafika rasa bila kita rasa dia penuh, kita akan rasa dia berat. Sebab dia kosong kan. Syafika angkat dia ringan kan. Bila ada inti dia berat kan. Dia berat sikit. Kita rasa berat sikit. Okey. Baiklah, cikgu. Ini kita boleh buat macam-macam. Kita potong terus boleh. Buat macam ni boleh. Ataupun sebenarnya yang cikgu pun ada buat, kita tebuk lubang dia dekat bawah. Kita tebuk lubang dekat bawah sini. Kita letak inti kat bawah. Boleh juga. Boleh, macam-macam boleh. Wah, banyak letak inti. Jadi tak nampak comot. Okey. Betul lah tu, kalau potong sekeliling memang nampak dipotong nampak macam comot tu. Kan. Macam ni kan, macam ni kemas je. Kemudian atasnya kita bolehlah letakkan coklat
coklat cair tu. Coklat cair. Yang kita dah cairkan ni tadi. Boleh drizzle kat atas dia kan. Okey. Kalau macam tu, cara nak menggunakan coklat tersebut, boleh tak cikgu tunjukkan juga? Boleh. Okey. Ini kita ada, Syafiqah ada kan? Okey, Ada. kita gunting hujung dia besar sikit. Okey. Sebab senang dia nak keluar coklat tu. Okey, mana Syafiqah punya? Okey. Di Okey. ini? Boleh. Okey. Okey, jadi kita letak dekat sini. Cikgu letak dekat sinilah. Okey. Kita pegang ni, sebenarnya kita pegang macam ni. Macam tegak, ni? Biasanya kita pegang tegak 90 darjah. Oh, kena tegak ya? Okey, kita tekan dia picit macam tu. Nampak? Ni kena tangan tu tak terlalu goyang ya cikgu? Betul tu. Kalau supaya goyang hasilnya tak jadi cantik. sangat. Macam tu kan? Okey, saya ikut. Daripada tepi, Syafiqah. Daripada tepi sekali? Ya. Okey. Wah, okey. Boleh pegang, Syafiqah boleh pegang ya? Ya, boleh pegang. Bergerak pula saya punya pastry ni. Okey. Macam tu cikgu. Pandainya. Tak secantik cikgu punya tapi asalkan makan masuk perut. Ya, tapi bila kita sentiasa buat latihan kan, Betul. insya-Allah jadi cantik. Okey. Kemudian last kita boleh letakkan air sekali untuk tambahkan cantik dia. Kita boleh taburkan snow powder. Snow powder. Dia tak manis. Dia campuran tepung jagung dan sedikit gula icing. Okey. Jadi dia tak berapa manis. Kita boleh ayak-ayak macam tu je. Jadi kan nampak cantik kan, Syafiqah? Betul. Kita bezakan yang tadi tak ada apa-apa, kita boleh letak macam ni. Sedapnya. Wah, nampaklah kita makan pastry di negara yang ada salju. Betul tu, Syafiqah. Wah, cikgu ada beza, sangat beza kan? Murid-murid boleh lihat. Yang ni belum perbezaan buat. dia yang belum buat dan juga yang dah. Ikhlas ke cikgu? Ya, Syafiqah punya iklan mana dia? Ya, ini tapi belum diisi lagi. Cuba Syafiqah isi. Okey, saya cuba ya cikgu. Boleh. Tak apa, dia boleh belah pun tak apa. Okey, menggunakan krim ni ada teknik tak dari kiri ke kanan ke Tak ada, atau ni ikut tuang saja. je? Tuang saja. Okey, tuang saja ya cikgu. Cikgu cakap tuang, saya tuang saja. Picit kan? Okey, bagus. Okey. Dan cikgu Nisa ada sebutkan tadi rasa berat dia. Ya, rasa kan? Rasa? Berbeza. Kita angkat ni sangat ringan. Ya, ringan betul. Memang sangat ringan. Betul? Kan? Kosong sebab dia kosong. Okey. Baiklah cikgu, memandangkan kita telah membuat beberapa aktiviti dan saya juga mengikuti cikgu, boleh tak cikgu menilai bagaimana prestasi saya pada kali ini membuat pastry dan dough ni? Ya, sebenarnya Syafiqah ni sangat berbakat. Wah. Dan cikgu tengok sangat berminat dengan pastry. Sangat, cikgu. Ya, dan cikgu pujilah sebab Syafiqah ni memberikan kerjasama yang sangat baik. Jadi daripada 10 bintang, cikgu bagi 9.9 bintang untuk Syafiqah. Lagi Tahniah, 0.1 je. Syafiqah. Terima kasih cikgu. Baiklah, seronok kan membuat pastry ni. Ini adalah asas pastry dan kita fokus kepada dough. Jadi untuk lebih aktiviti kita kembali selepas ini di Didik TV KPM.